Pendudukan Jepun di Tanah Melayu berakhir pada 12 September 1945 benar-benar telah memberi kesan yang mendalam terhadap seluruh penduduk di Tanah Melayu. Kemampuan Jepun sebagai kuasa besar Asia yang dipandang sepi oleh British telah memakan diri mereka sendiri. Berdasarkan slogan-slogan yang dilakukan oleh Jepun ialah lingkaran kemakmuran Asia Timur dan Asia untuk orang Asia telah banyak membantu Jepun dalam meraih kejayaan dalam peperangan menentang kuasa Eropah, Inggeris. Walaupun penjajahan Jepun di Tanah Melayu adalah 3 tahun setengah, namun kesengsaraan kaum Melayu rata-ratanya dapat dirasai oleh kaum pribumi Melayu, Cina dan India. Ianya pula ditambahkan dengan taktik bumi hangus yang dijalankan oleh British dengan memusnahkan hasil bumi Tanah Melayu agar ianya tidak dapat digunakan oleh Jepun. Malahan, orang-orang Cina menerima layanan buruk dengan ditindas dengan orang-orang Jepun, manakala orang-orang Melayu dan India dijadikan buruh paksa. Kebanyakannya terlibat di dalam pembinaan jalan kereta api maut antara Thailand dan Burma. Selain itu, pemerintahan Jepun juga telah menyampaikan bibit-bibit permusuhan awal di antara orang-orang Cina dan Melayu. Berikutan layanan buruk yang diterima oleh orang-orang Cina daripada tentera-tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 11 pada hari ini akan membincangkan topik berkenaan dengan kependudukan Jepun di Tanah Melayu. Zaman penjajahan Jepun. Perang Dunia Kedua bermula di Eropah apabila tentera Nazi Jerman menyerang Poland pada bulan September tahun 1939. Jerman seterusnya berjaya menaklukki Belanda dan Perancis menjelang pertengahan 1940. Perang Dunia Kedua ini melibatkan dua negara Eropah iaitu Jerman dan Itali yang disebut sebagai kuasa paksi dan kuasa berikat iaitu Britain dan Perancis. Amerika Syarikat dan Soviet kemudian menyertai peperangan ini dengan menyertai pihak berikat. Peperangan ini menyebabkan kuasa-kuasa barat menumpukan perhatian di Eropah dan membiarkan tanah jajahan di Asia terdedah kepada serangan tentera Jepun. Kedatangan Jepun ke Malaya didorong atas motivasi untuk meluaskan penguasaan politik dan ekonomi. Sebelum kedatangan Jepun ke Malaya, mereka telah mengalami proses permodenan yang pesat semenjak zaman Maharaja Meiji. Jepun menyerang. Menjelang akhir 1941, apabila semua rundingan dengan Amerika menemui kebuntuan, kepimpinan Jepun melancarkan serangan ke atas Pearl Harbor. Serentak dengan itu, Jepun membedil Filipina dan Malaya. Jepun juga mendaratkan tentera-tenteranya di Kota Baharu dan di pantai-pantai Filipina. Serangan Jepun berterusan sampai ke Australia. Semua serangan ini dilakukan tanpa amaran. Jepun menyerang dan menduduki bandar-bandar di Malaya dengan pantas. British di Malaya tidak bersedia. Jepun mengambil masa selama 55 hari untuk menawan seluruh semenanjung. Jepun berjaya mendarat di Kota Baru pada 8 Disember 1941 dan berjaya sampai ke Johor Bahru pada 31 Januari 1942. Pada 15 Februari 1942, Singapura dan Malaya jatuh ke tangan Jepun. British menyerah kalah kepada Jepun melalui Lieutenant Gen. Arthur Ernest Percival di kilang Fort di Bukit Timah, Singapura.
Di Sabah dan Sarawak, serangan Jepun tidak mendapat tentangan yang hebat. Menjelang Februari 1942, seluruh Sabah dan Sarawak jatuh ke tangan Jepun. Teknologi kemasukan Jepun. Pada 8 Disember 1941, pihak Jepun menyerang Tanah Melayu melalui jalan laut dan mendarat di pantai padang Pak Ahmad, Kota Baru. Dengan kehadiran tentera Jepun yang ramai memaksa British untuk berundur dari Tanah Melayu, agar Jepun bergerak menawar lapangan terbang Kota Baru. Seterusnya, tentera Jepun yang mendarat di Kota Baru berpecah kepada dua bahagian dan bergerak kepada timur menuju Kuantan dan ke selatan menuju Sungai Perak. Pada masa yang sama, Jepun menyerang Singapura, Hong Kong dan Pearl Harbor di Amerika melalui udara. Tentera Jepun juga mendarat di Patani dan bergerak ke barat tanah melalui jalan darat. Pada 9 Disember 1941, pertahanan laut Tanah Melayu gagal bertahan dan pihak Jepun berjaya menawar lapangan terbang Sungai Petani dan Alor. Pada 10 Disember 1941, pertahanan laut British menjadi lemah terutamanya apabila kapal tentera laut British HMS Prince of Wales dan HMS Repulse yang bertugas untuk mengawasi pantai timur Tanah Melayu dibom oleh tentera Jepun. Pengebom kapal tentera British membolehkan lebih ramai Jepun tiba di Tanah Melayu. Pada 11 Disember 1941, Jepun mengebom Penang, manakala pada 12 Disember 1941, Chitra dan Alor dikuasai oleh Jepun, menyebabkan tentera British terpaksa berundur ke selatan. Pada 16 Disember 1941, Jepun dapat menawar Miri Sarawak dan kemudian pada 24 Disember pula, Jepun pun dapat menawar Kuching Sarawak. Seterusnya, pada Januari 1942, tentera Jepun mula menawar beberapa bandar utama di Sabah seperti Labuan, Beaufort dan Jesselton. Pada pertengahan Februari 1942, Jepun menguasai seluruh Tanah Melayu termasuk Singapura dan pada awal Mei 1942, seluruh negeri Sabah dikuasai oleh tentera Jepun. Setelah menguasai Tanah Melayu, Jepun telah mentadbir Tanah Melayu dengan sistem pemerintahan yang bercirikan sistem ketenteraan yang berpusat di Singapura. Pentadbiran tentera berada di bawah tanggungjawab Major Jeneral Manaki Keshi dan urusan pentadbirannya dilakukan oleh Kolonel Watanabe Wataru. Satu pentadbiran pusat ditubuhkan dengan dikotai oleh seorang presiden iaitu Gun Sei-kan yang bertanggungjawab kepada Ketua Kepala Agung Tentera Kawasan ke-7 di Singapura. Tanah Melayu dan Singapura disatukan dalam satu unit politik. Pada waktu itu, Jepun telah menukar nama Singapura kepada Shonan yang bermaksud Cahaya Selatan dan Tanah Melayu sebagai Malai Baru dan dibahagikan kepada 8 wilayah. Ia juga dikuasai oleh seorang Gubernur Jepun iaitu Shu Chokan yang bertanggungjawab kepada pentadbiran pusat di Singapura. Faktor kejayaan Jepun. Yang pertama ialah persediaan perang yang rapi dan teratur oleh Jepun. Mereka mengkaji kedudukan pertahanan tentera British di Tanah Melayu. Kedua, kelengkapan perang yang canggih di samping semangat juang yang tinggi untuk Maharaja Jepun. Ketiga, strategi peperangan yang sesuai seperti menggunakan basikal bagi memudahkan pergerakan. Keempat, pakatan kerjasama dengan Siam bahawa Siam tidak akan diserang memudahkan Jepun mendarat di Thailand dan memasuki Tanah Melayu. Kelima, British menyangka Jepun akan membuat serangan di Singapura sebagai pusat pertahanan utama British. Namun sebaliknya Jepun menyerang melalui Kota Baru dan bahagian utara Tanah Melayu. Keenam, Jepun menggunakan pelbagai slogan untuk menarik perhatian dan sokongan penduduk Asia Tenggara. Contohnya seperti Asia untuk Asia. Kesan kependudukan Jepun, ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi, akibat daripada pendudukan Jepun, Tanah Melayu terpaksa menghadapi tekanan ekonomi yang sangat teruk. Dasar Jepun yang memonopoli ekonomi Tanah Melayu menyebabkan penderitaan kepada rakyat. Pemerintah Jepun
mengambil alih semua kegiatan ekonomi yang dahulunya dikuasai pengusaha Eropah dan orang Cina. Kemudian, penduduk menderita kerana bekalan makanan yang tidak mencukupi dan harga barangan keperluan melambung tinggi. Barangan utama seperti beras dikenakan kawalan yang ketat melalui permit khas. Seterusnya, perusahaan biji timah dan getah merosot dan hampir terhenti disebabkan kerosakan dan kemusnahan yang berlaku di Lombong, ladang dan kilang. Selain itu, nilai mata wang juga jatuh teruk. Mata wang daun pisang telah diperkenalkan dengan banyak menyebabkan berlaku inflasi kerana pada masa yang sama berlaku kekurangan barangan di pasaran. Selain itu, Jepun menjadikan bidang pertanian sebagai satu kegiatan umum bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan. Penduduk tempatan juga digalakkan untuk melibatkan diri dalam pertanian sara diri, iaitu menanam bahan-bahan makanan sendiri yang cepat seperti ubi kayu dan keledek bagi menggantikan beras. Dari segi politik pula, kemerosotan ekonomi dan kekejaman Jepun menimbulkan kesedaran kepada penduduk untuk tidak dijajah dan mencapai kemerdekaan. Orang-orang Melayu yang mendapat peluang dan pengalaman dalam bidang pentadbiran merasa yakin dapat mentadbir negara sendiri. Penduduk tempatan mulai sedar dengan kelemahan kuasa pihak British apabila dikalahkan oleh orang Asia. Selain itu, pendudukan Jepun telah menaikkan semangat nasionalisme. Pasukan Force 136 yang ditubuhkan oleh tentera berikat mendapat sokongan penduduk tempatan. Force 136 mendapat kerjasama pegawai daerah Hulu Perak, Kapten Muhammad Salih Sulaiman di Perak, dan menamakan pasukan gerila sebagai Askar Melayu Setia AMS. Manakala di Pahang, Persatuan Melayu Pahang membantu Force 136 dan membentuk pasukan sulit yang dinamakan Wataniah. Kaum Cina pula menyertai Parti Komunis Malaya PKM. PKM menubuhkan Malayan People's Anti-Japanese Army MPAJA atau yang dikenali sebagai Bintang 3 yang dianggap sebagai gerakan yang mewakili semua kaum melambangkan 3 kaum utama. Dasar diskriminasi kaum. Jepun memberi layanan yang baik kepada orang Melayu untuk usaha menarik raja-raja Melayu. Pemerintah Jepun memberi peluang kepada pemimpin Melayu memegang jawatan tinggi dalam pentadbiran Jepun. Jepun mengamalkan dasar anti-Cina. Kesan daripada peperangan Cina-Jepun pada 1937. Sikap orang Cina pada masa itu masih memberi taat setia kepada negara China. Orang India menerima layanan yang baik daripada Jepun kerana kerjasama orang India diperlukan untuk mengusir British dari India. Dasar diskriminasi menimbulkan kebencian dan syakwan sangka orang Cina terhadap orang Melayu. Kesan pendudukan Jepun terhadap sosial. Jepun mengamalkan dasar penjajaran budaya dan memaksa penduduk tempatan mempelajari bahasa Jepun. Bahasa Jepun dijadikan bahasa perantaraan bagi menggantikan bahasa Inggeris. Seterusnya, penduduk tempatan hidup dalam ketakutan dan menderita. Perasaan curiga antara satu kaum dengan kaum yang lain timbul akibat dasar diskriminasi Jepun. Pemuda yang ditangkap oleh tentera Jepun akan dijadikan buruh paksa untuk membina landasan kereta api yang merentasi hutan yang menghubungkan Siam dengan Burma. Ramai yang mati akibat penyakit dan kebuluran. Seterusnya, negara mengalami masalah kekurangan beras disebabkan sistem perdagangan antara bangsa yang bermasalah. Kekurangan beras menyebabkan penduduk tempatan bergantung kepada ubi kayu sebagai sumber makanan. Akhir sekali,
Taraf kesihatan penduduk tempatan merosot dengan teruk akibat kekurangan zat makanan dan kurang bekalan perubatan. Penduduk tempatan yang sakit tidak mendapat rawatan yang sepatutnya kerana ubat-ubatan tidak lagi dihantar ke klinik-klinik tetapi digunakan untuk kepentingan tentera Jepun. Kemunduran Jepun dari tanah Melayu dengan cara-cara selepas kekalahan Jerman di Eropah pada 1944, kekuatan Jepun yang menjadi sekutu Jerman mula terancam. Amerika Syarikat dan Britain menumpukan perhatian untuk mengalahkan Jepun. Pada pertengahan tahun 1945, tentera berikat bersiap sedia untuk menyerang Jepun dan mendapatkan semula tanah Melayu. Tetapi serangan tidak sempat dilakukan kerana Jepun telah menyerang kalah. Pengunduran Jepun dari tanah Melayu adalah disebabkan oleh Amerika Syarikat menggugurkan bom atom di Hiroshima, Jepun pada 6 Ogos 1945 dan di Nagasaki, Jepun pada 9 Ogos 1945. Kemusnahan negara Jepun menyebabkan Maharaja Jepun Maharaja Hirohito menyerah kalah pada 15 Ogos 1945. Begitu, hakikatnya adalah pendudukan Jepun merupakan mimpi ngeri yang tak pernah terjangka oleh penduduk tanah Melayu. Kesengsaraan dan penderitaan yang ditanggung telah memberikan kesan ekonomi, politik dan sosial. Kita harus mengambil iktibar dan pengajaran di atas apa yang telah berlaku. Kini rakyat Malaysia pada keseluruhannya haruslah bersatu dan bersedia untuk mempertahankan negara ini kerana tidak ada pihak lain yang lebih mengetahui dan mengenali diri kita melainkan kita sendiri. Malahan, nasib dan masa depan negara tidak harus digadaikan dan diserahkan kepada pihak yang cuba mengambil kesempatan atau lebih tepat lagi menangguhkan air yang keruh. Sekian dari kami kumpulan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.